Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni topik kita pasal patung puaka pula. Ada beberapa patung yang famous, maksud Nina patung puaka lah, yang biasa kita dengar macam Annabelle, patung Robert dan juga patung Okiku. Sebenarnya kan, dalam dunia ni masih ada lagi beberapa patung yang dianggap puaka. Kewujudan patung ni memberi tanda tanya, misteri dan juga perasaan yang menyeramkan. Jadi jom Nina listkan dekat korang beberapa patung yang dianggap sangat menakutkan. So without wasting any time, let's get started. Patung ni sebenarnya telah dimiliki oleh seorang lelaki yang berusia 51 tahun berasal dari Scotland yang bernama Gregor Stewart. Jadi dia dapat patung ni dari seorang pengedar di Amerika beberapa tahun yang lepas. So dia pembeli patung tadi tanpa mengetahui asal usung patung tadi dan kisah seram di sebalik patung tu. Gregor kata patung ni berhantu disebabkan patung tu dia boleh buka dan tutup mulut dia sendiri. Pemilik asal patung tadi dipercayai sebenarnya milik seorang wanita tua. So lepas perempuan tua tu meninggal, jadi family dia decide untuk buang patung tadi. Tapi si pengedar tadi telah collect patung tu and then dia telah jual kepada Gregor. Maybe dalam simpanan tu patung tu dah kacau dia ke apa, dia pun tak tahan and then dia decide untuk jual kepada orang lain pula. Jadi Gregor pun telah menamakan patung tadi sebagai Uncle Herb. Mulut patung ni sebenarnya dah pun rosak, dah tak berfungsi dah. Tapi maybe lah dulu-dulu ni kan dia punya mulut patung tu kan boleh bergerak on off ke apa ke, ada bateri ke apa kan. Tapi sekarang Gregor kata mulut patung tu memang dah tak boleh buka ataupun tutup sendiri. Jadi maksudnya memang dah totally rosak dah. Tapi itulah yang pelik dan aneh tu kan. Gregor sendiri nampak mulut patung tu terbuka dan tertutup sendiri. Sedangkan mulut patung tu memang dah rosak dah. Dan dia juga percaya sebenarnya ada roh yang melekat pada patung tadi. Satu hari tu Gregor ni pun kontak lah satu ahli paranormal ni sebab dia nak kenal roh yang menempel dekat patung Herb tadi. Patung Uncle Herb maksudnya. So roh yang ada dekat patung tadi tu dipercayai nama sebagai Herbert. Jadi dia nak Gregor panggil dia sebagai Uncle Herb. Mungkin roh orang tua lah kan. So that's why dah diminta Gregor panggil dia sebagai Uncle Herb. Jadi dikatakan Gregor ni pun simpanlah patung tu dalam sebuah balang kaca. Tapi dikatakan Uncle Herb memang tak suka ada dalam tu. Dia rasa macam dia rimas, dia tu kurung. So Gregor ni mungkin dapat insting lah mengatakan okay, patung ni dia tak suka duduk dalam balang kaca. So dia pun letaklah kat luar. Even kita rasa kan patung ni macam creepy, macam ada yang tak kena kan. Tapi bagi family Gregor, dia orang rasa patung ni unik. Dan dia kata juga kalau Uncle Herb ni tak suka something, mulut dia akan terbuka secara tiba-tiba. Seram dan pelik guys. Jadi Nina nak tahu pendapat korang. Kalau korang diberi peluang untuk jaga patung tadi semalaman jadilah, adakah korang akan jaga patung tu? Dan adakah korang akan sanggup tengok mulut dia yang bila dia tak suka korang, dia mulut tengah macam tu. Okay, next story. Patung yang kedua ni pula diberi nama sebagai patung Annie. Dan dipercayai sebenarnya patung ni boleh menangis dan air mata dia tu adalah air mata asid. Bukan tu je, ada lagi yang creepy yang mana patung ni cuba untuk bakar diri sendiri. Jadi sebenarnya patung Annie ni telah dibeli oleh seorang ahli paranormal yang bernama Matt. Jadi bila dia dengar kisah pasal patung Annie tu kan, dia rasa macam interesting and then dia decide untuk beli patung tu. Kalau ikut cerita, patung tadi tu sebenarnya dijumpai dalam sebuah rumah yang terbakar yang mana pemilik rumah tu dah pun meninggal. So bila Matt kata wow, interesting lah kan bila patung tu dijumpai dalam rumah yang terbakar kan, nampak macam ada unsur-unsur mistik kan. So that's why lah dia beli. Jadi dia telah menghabiskan lebih daripada RM500 duit kita ni semasa ada lelongan dekat mereka jual patung tu. Kemudian patung tadi telah dipost ke UK and then sampailah ke tangan Matt. Jadi bila patung tu dah ada dekat tangan dia kan, so dia pun pasanglah alat-alat paranormal dekat patung tu. Yelah, sebab dia fikir maybe ada roh pemilik patung tu masih ada dekat patung Annie. Jadi lepas 2 tahun dia jaga patung Annie, macam-macam benda pelik yang jadi dekat dia. Antaranya termasuklah patung tadi cuba untuk membakar diri dia sendiri. Bukan tu je tau, semasa Matt ni dia buat aktiviti paranormal lah, so dia menyeru ataupun dia tanya roh mana yang ada dekat dalam patung tu, dipercayai pemilik patung tadi telah datang ataupun telah wujud di dalam patung Annie. Kemudian secara tiba-tiba kan, patung Annie tu telah mengeluarkan air mata asid. Selama dia jaga patung Annie tu, bukan sekali dua je patung tu terbakar, tapi sebenarnya dah jadi banyak kali dah. Kemudian kan Matt ni rasa patung ni macam ada something fishy, macam terlalu ekstrim kan. Jadi dia diletakkan dalam sebuah balang kaca dan dipantau selama 24 jam. Sebab apa? Sebab Matt tak nak patung tu bakar diri dia sendiri. Jadi macam at least kalau dia pantau patung tu selalu, dia akan nampak lah apa yang terjadi dekat patung tadi. So at least patung tu boleh diselamatkan lah kalau tiba-tiba dia nak bakar diri dia kan. Sebab tu lah kalau korang tengok gambar patung ni kan, korang akan nampak baju dia macam ada hangus-hangus sikit dan muka dia macam hitam-hitam. Dan paling creepy adalah dekat
dekat part mata dia guys. Nampak macam celak mata dia tu, eyeliner dia tu cair sebab dia menangis asid. Seram. Okay, next story. Kalau ikut cerita yang diperkatakan, patung pupa tadi adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada seorang budak perempuan Itali pada tahun 1920. Yang seram tu kan, patung pupa ni sebenarnya dia punya rambut tu bukan rambut daripada benang ke, daripada sutera ke apa, tak. Tapi berasal dari rambut manusia yang sebenar. Sejak patung pupa tadi berada dalam jagaan budak tu kan, dia memang sayang sangat dengan patung tu. Jadi dia memang akan selalu main, selalu peluk, dan memang dia anggap patung pupa tu dah macam kawan baik dia sendiri dah. Jadi bila budak perempuan tu meningkat dewasa, dia kata patung pupa ni sebenarnya dia ada keinginan dia sendiri. Dia pernah beritahu dekat cucu-cucu dia yang patung pupa tadi tu adalah best friend dia. Dia pernah cerita juga ada benda yang macam Nina rasa agak creepy, yang mana dia kata patung pupa tu pernah bercakap dengan dia dan pernah juga menyelamatkan nyawa dia. Kemudian pada tahun 2005, pemilik patung pupa tadi tu telah pun meninggal dunia. So dia katakan selepas kematian pemilik dia, jadi patung pupa tadi tu jadi semakin aktif tau. So banyaklah terjadi aktiviti-aktiviti paranormal. Jadi family pemilik asal tu pun jagalah patung tadi, dan dia kata patung tu nak dibebaskan dari tempat dia disimpan. Sebabnya lepas pemilik asal dia meninggal tu, family dia simpan patung tu dalam sebuah kotak display. Kadang-kadang diorang nampak macam ada wap yang keluar daripada patung tu tau. So dia macam wap tu penuh dalam kotak display. And then pernah keluar tulisan daripada melalui wap tu. Jadi tulisan tu tertulis dalam kotak tu lah. Dia kata pupa head. So that's why lah diorang kata, diorang buat kesimpulan lah, kata patung tu tak nak duduk dalam kotak kaca tu. Bukan tu je, kadang-kadang patung tu akan tolak barang-barang yang ada dekat sekeliling dia. Dan ada juga kadang-kadang tu patung pupa tu dia akan bergerak sendiri guys. Dikatakan pemilik asal sebelum ni kan, dia simpan patung tu dalam bekas lain lah. And then lepas pemilik dia meninggal, diorang pun pindah dia ke dalam kotak yang baru. So maybe disebabkan dia pindah ke tempat yang baru tu, jadi patung pupa tu rasa macam tak suka lah kot. Kadang-kadang family ni juga terdengar bunyi macam ada orang tapping dekat atas kotak tu. Dia macam tu lah. Jadi benda tu akan berbunyi bila diorang ni lalu dekat kotak tu. So bila diorang toleh tengok tu, diorang nampak tangan patung pupa tu dah macam tu tau, dah terangkat ke atas, seolah-olah macam cuba buka ke, cuba ketuk kotak tu. Dan kadang-kadang tu kaki patung tu akan menyelang. Jadi padahal sebelum tu keadaan patung pupa tu tak macam tu. So sekarang ni tak tahu dekat mana keberadaan patung pupa. Tak sure sama ada masih dalam jagaan family tadi ataupun dalam jagaan orang lain. Alright, cerita ni memang sebenarnya agak menyeramkan. Nina tak faham kenapa diorang dah tahu kan kata patung tu puaka apa semua, tapi kenapa nak kena simpan? Kau buang je lah kan. Kalau korang ada patung macam ni, adakah korang akan terus simpan? Korang letak je dalam kotak, korang biar je lah dia nak tapping ke, dia nak bertendang ke apa dalam tu. Korang komen dekat bawah. Karina sejujurnya Nina memang takkan simpan lah. Alright, next story. Cerita patung yang terakhir ni adalah patung Juliet, dan patung ni dipercaya telah diturunkan daripada seorang ibu kepada anak perempuan dia. Dan sebenarnya patung tu telah pun disumpah, dan kemudian pemilik asal tu akan bagi kepada anak dia. Lepas tu anak dia besar, diturunkan pula kepada anak dia. Jadi maksudnya patung tadi tu akan diturunkan secara turun-temurun. Dan sebenarnya family yang memiliki patung tadi tu telah pun disumpah oleh patung tadi. Jadi setiap anak perempuan yang dapat patung tu, diorang ni akan disumpah akan mempunyai 2 orang anak je, anak perempuan dan juga anak lelaki. Jadi bila ada anak lelaki yang lahir, anak lelaki diorang ni takkan hidup lama lah. Paling lama pun hidup 3 hari je, lepas tu akan meninggal. Jadi family ni percaya roh anak diorang yang meninggal tu, roh anak lelaki diorang tu akan terperangkap dalam badan patung roh Juliet sampailah hari kiamat. Jadi penjaga patung tu sekarang ni adalah Anna. Anna kata dia kehilangan anak lelaki dia sama macam nenek dan mak dia pernah kehilangan anak lelaki diorang sebelum ni. Mak Anna pernah cerita patung tadi sebenarnya telah diberikan oleh kawan nenek dia kepada nenek dia. Kononnya masa tu nenek dia tengah pregnant anak sulung kan, jadi kawan dia tu macam jealous. So dia bagi patung tu sebagai permainan kepada Mak Anna lah. Tapi sebenarnya patung tu dia pun dah sumpah. Jadi bila Mak Anna dilahirkan, so patung tu dapat lah dekat dia. Kemudian bila nenek dilahirkan anak kedua, itu adik Mak Anna tadi, meninggal. So anak lelaki dia tu just hidup 3 hari je. Even patung tadi tu dipercayai telah disumpah, tapi diorang sayang sangat dengan patung Juliet tu tau. So Anna kata nanti anak perempuan tunggal dia ni akan mewarisi patung Juliet tu, macam mana dia mewarisi daripada
pada mak dia. Pada tahun 1945, dipercayai patung ni telah membuat aktiviti paranormal buat kali pertama. Tiba-tiba je patung tu macam tergelak kecil bila ada diorang punya kucing yang diorang bela ni jalan sebelah kaki tau. Bukan tu je, kalau dalam family members diorang ni ada buat salah apa-apalah kan, so patung ni dikatakan akan tunjuk ekspresi mencebik. Lagipun haiwan peliharaan diorang ni memang sangat takut tau dengan patung tadi. Kucing ke anjing ke yang diorang bela ni memang tak akan dekat dengan patung tu, dan bila diorang nampak je patung tu, diorang akan bersembunyi sebab diorang takut. Ada part yang lagi creepy guys. Bila masuk tengah malam je, patung Joliet tadi tu akan menangis dan menjerit macam seorang baby. Jadi bila diorang check, memang sah-sah patung Joliet tu yang menangis dan menjerit. Sebab bunyi dia, diorang kata memang jelas sangat. Jadi diorang memang takkan buang patung tadi. Sebabnya diorang percaya roh anak lelaki diorang yang telah meninggal sebelum ni telah terperangkap dalam badan patung tu. Jadi diorang memang tak nak buang sebab diorang tak nak apa-apakan ataupun diorang tak nak roh anak lelaki diorang ni akan berada dalam bahaya. Sampai sekarang diorang masih menjaga patung Joliet tu macam anak sendiri, dan diorang ni tak pernah cuba untuk membuang. Dan sekarang ni patung Joliet tadi telah dijaga oleh generasi yang keempat. Kesian kan? Bukan apa yang nak kesian dekat anjing dan kucing tadi. In case kalau diorang kena kacau, kucing kan hijab diorang ni kan terbuka, so diorang boleh nampak benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak tau. And then bila diorang rasa takut dalam rumah sendiri, diorang tak selesa dengan rumah sendiri, rasa macam kesian lah kan. Sebab kita ni, kita yang sebagai manusia ni lah, kita kena take action kan, buang ke, berubat ke apa kan. Tapi kalau anjing, kucing tu, diorang kalau kena kacau, diorang takut macam tu je lah kan. Okay, apa pendapat korang tentang cerita yang satu ni? Komen dekat bawah. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina tentang patung-patung puaka. Nina tak faham tau. Mostly Nina baca kisah-kisah patung puaka dari luar negara kan. Kebanyakan diorang ni, diorang tak akan buang patung tadi. Habis pun diorang akan jual dekat eBay ke apa. Siapa nak patung puaka, siapa nak patung ni dipercayai berhantu. Diorang memang akan menjual. Lepas tu kalau tak ada orang beli, duduklah situ dalam jagaan diorang selama bertahun-tahun. Kenapa diorang tak buang? Nina tak tahulah, mungkin dekat luar negara macam US ke apa kan, diorang mungkin ada rule yang mengatakan tak boleh buang patung ke apa sembarangan ke apa. Nina tak sure. Tapi kalau kita ni, kalau dah benda tu bergerak, dah semacam ada benda menumpang dalam patung, ya kita akan buang je kan, tak ada masalah, nak bakar ke apa, pulang pada kita. Tapi diorang ni macam susah nak buang. Diorang lagi rela jaga ataupun jual. Pelik kan? Jadi kalau kita sebagai orang Islam kan, memang tak digalakkan lah ada patung dalam rumah. Dan in case kalau ada patung yang cukup sifat and then patung tu bergerak ke, adalah macam orang kata aktiviti mistik dekat patung tu, memang ya korang kena berubat secepat yang mungkin lah. Sebab kemungkinan patung tu ada jin yang menghuni. Tu dalam kepercayaan kita lah. Kita tak boleh nak menafikan dalam dunia ni masih ada makhluk lain, makhluk jin yang kita tak nampak dengan pandangan mata kasar kita. Okay, jadi apa pun, nasihat Nina kat sini, tak kisahlah korang agama apa, Islam, Buddha, Kristian apa semua, please take care of yourself. Okay, kalau ada apa-apa yang tak kenalah rumah tu, korang pergilah berubat kan, mengikut kepercayaan masing-masing. Jadi Nina nak tahu pendapat korang. Kalau korang diberi peluang untuk jaga patung tadi, untuk jaga kejap je lah, untuk merasai pengalaman mistik tu, korang nak tak? Just komen dekat bawah. And then that's it for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy. Kepada korang yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe dulu di bawah dan turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.